أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah. Kemudian Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau wahai Ibrahim di kalangan manusia ini sebagai pemimpin. Lalu berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah juga di kalangan anak cucuku sebagai pemimpin. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan bahawa perjanjian untuk melantik anak cucu Nabi Ibrahim sebagai pemimpin ini tidaklah terpakai ke atas anak cucunya yang zalim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program kuliah maghrib kita, dan kali ini kita berkuliah dalam suasana hari raya. Kita masih lagi masih baru, semalam hari terakhir kita berhari raya selama 4 hari. Hari ini hari Sabtu, hari yang pertama kita boleh berpuasa semula, kan? 4 hari kita berhari raya. Tuan-tuan sekalian, hari raya Aidil Adha ialah satu hari raya yang merupakan hari raya yang paling besar dalam Islam. Walaupun kita di Malaysia ni hari raya puasa yang kita lebihkan. Kita lebih menyambut dan membesarkan hari raya puasa kerana kita melepaskan geram sebulan tak boleh makan. Tapi dalam Islam sebenarnya hari raya haji atau Adha ini adalah hari raya yang lebih besar. Dan hari raya ini merupakan hari kita beribadat kepada Allah Ta'ala secara besar-besaran kerana menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan apabila kita memerhatikan, dan memang kita sedia maklum bahawa sebahagian besar daripada manasik haji, ibadat-ibadat yang kita buat sepanjang musim haji, sama ada orang yang pergi ke Mekah yang mengerjakan haji, ataupun kita yang tak pergi ke Mekah, duduk di kampung sembelih binatang-binatang korban. Hampir keseluruhan ibadat itu mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadat haji ini satu ibadat yang berkait secara langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Ibrahim
supaya mendirikan Baitullah. Maka Nabi Ibrahim mengangkat batu-batu untuk mendirikan Baitullah bersama-sama dengan anaknya Ismail. Bila selesai semua kerjanya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, tolong terimalah amalan yang kami kerjakan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Cerita ibadat haji ini punya hubungan secara langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran bahawa susuk Nabi Ibrahim ini ialah susuk yang sepatutnya dicontohi oleh semua manusia. Ni contoh satu manusia yang aku buat dia, dan Allah Ta'ala buat dia, dan Allah Ta'ala rasa puas hati menjadikan Nabi Ibrahim AS. Tidak macam kita. Dan kita Allah Ta'ala buat, kita sendiri rasa tak puas hati. Kan? Allah Ta'ala puas hati dengan Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim, bila dia dijadikan, dia berjaya membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Kita diuji juga. Ujian kepada Nabi Ibrahim, ujian yang berat-berat. Kita, ujian kita ringan je. Paling berat ujian kita apa dia? Orang kunci surau, tu je. Kan, paling berat tu. Kan, orang kunci surau. Tapi boleh sembahyang surau lain. Surau kita je kena kunci kan. Ha? Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, dengan masyarakatnya, dengan anaknya, dengan isteri-isterinya. Kemudian dia diperintahkan pula mengerjakan perkara-perkara yang tak terfikir oleh akal kita. Nabi Ibrahim diperintah berhadapan dengan Namrud, raja yang paling jahat sekali. Nabi Ibrahim diperintah tinggal anak dan isterinya di satu lembah yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada sebatang pokok pun tumbuh-tumbuhan. Biwadin ghairi zi zar'in. Di satu lembah yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Tinggal anak situ, tinggal bini situ. Diperintah supaya sembelih anak dia. Kita ni sembelih ayam boleh. Sembelih lembu terketar-ketar. Nak sembelih lembu. Ni perintah sembelih anak. Kena anak, disuruh sembelih anak. Anak pula Nabi Ismail tu, itulah anak sulung dia, itulah juga anak bongsu dia. Masa perintah sembelih anak ni datang, Nabi Ishak belum lahir. Dah tunggu nak dapat Nabi Ismail ni 80 tahun. Nabi Ibrahim dapat anak umur 80 lebih. Kita 80 lebih season dah. Baru dapat anak. Dapat anak, mari perintah sembelih anak tu. Kita boleh buat tak gamuk-gamuk? Sayang pada anak. Kita ni orang yang normal, semua sayang pada anak. Orang yang tak normal, kita tak usah kira lah. Kita kalau kereta Mercedes kita hilang, kita boleh tidur. Tapi kalau anak kita hilang, boleh tidur tak? Nah, cuba kita bayang macam mana. Tiba-tiba mari, dah lah kena tinggal lama dah tengah pada pasir. Mari-mari suruh sembelih pula. Masya Allah. Diperintahkan orang tua itu mendirikan satu bangunan yang besar. Bangunan Kaabah. Yang kita tengok sekarang kecil. Kaabah yang kita pergi tengok sekarang tu bukan saiz yang sebenar. Bangunan yang Nabi Ibrahim bina lebih besar daripada tu lagi. Sebab tu dalam ilmu fiqh, bila kita tawaf, masuk hijab Ismail, batal tawaf kita. Pasal hijab Ismail tu dalam bangunan asal dia. Tawaf ni mengelilingi Kaabah. Hijab Ismail tu duduk dalam bangunan. Bila kita tawaf masuk dalam kawasan hijab Ismail, maknanya masuk dalam bangunan. Dia kena keliling bangunan. Bangunan yang ada sekarang ni, bangunan yang dibina masa Nabi umur 35 tahun. Bukan bina tetapi saiz tu. Saiz yang sebenar lebih besar. Boleh bertahan daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Tak runtuh-runtuh kan? Kita stadium runtuh.
Stesen bah runtuh. Pasar raya runtuh. Buat lebuh raya runtuh. Runtuh belaka kita buat. Dia akad bangunan itu dengan anak dia Ismail je. Dia tak upah bangla, tak ada. Dia boleh buat satu bangunan besar. Saya nak sebut ni lah, Nabi Ibrahim orang yang berjaya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Lalu Allah Taala berkata pada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku nak menjadikan engkau Ibrahim di kalangan manusia ini sebagai pemimpin yang menjadi tauladan kepada manusia. Kita umat yang lahir selepas daripada Nabi Ibrahim AS, anak cucu dia, disuruh tiru perangai Nabi Ibrahim AS. Dalam Quran, dalam bermacam-macam surah, Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Ibrahim AS. Antara Nabi yang banyak cerita dalam Quran ni Nabi Ibrahim. Nabi Musa antara yang paling banyak. Nabi Ibrahim antara yang banyak. Diceritakan kisah-kisahnya. Kerana Allah Ta'ala nak kita ini mengambil pelajaran daripada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan sekalian, saya malam ni nak sebut satu benda saja daripada Nabi Ibrahim. Kan? Yang lain tu kita tunggu tahun raya tahun depan pula. Apabila kita memerhatikan Nabi Ibrahim AS, bagaimana Nabi Ibrahim memahami agamanya, dan bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan tanggungjawab agamanya. Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Ibrahim AS ketika dia sudah mempunyai iman kepada Allah. Dia beriman dah, tapi dia beranak dalam keluarga yang menyembah berhala. Ayah dia bukan sahaja menyembah berhala, ayah dia tukang buat berhala. Ayah dia dapat kontrak pula daripada kerajaan buat berhala. Dapat tenda buat berhala. Maknanya ayah dia cari makan dengan buat berhala. Tetapi dia diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia beriman, dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tahu Allah Ta'ala boleh menghidup dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan contoh kepada kita yang pertama, bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia kena sedar imannya turun dan naik. Maka tiap-tiap orang mesti berusaha memperkukuhkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayr fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merayu kepada Allah. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, tunjuk padaku, aku nak tengok bagaimana cara kamu menghidupkan benda-benda yang telah mati. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan benda yang sudah mati? Boleh hidup balik tak? Dah mati. Allah Ta'ala kata, awalam tu'min. Adakah kamu selama ni tidak yakin, tidak beriman, aku boleh hidup benda mati? Dia kata, bala, memang aku yakin dah. Aku yakin. Cuma masalah aku, hati aku masih lagi berbolak-balik. Hari ni yakin, esok tengok TV3, confuse semula. Kan? Lusa yakin balik dengan kuliah, okey balik. Pagi tolak, buka seorang babu tahrian, jadi pening semula. Aku nak tengok bagaimana cara kamu menghidupkan benda mati ni supaya liyatma'inna qalbi. Aku boleh memperkukuhkan, menenangkan hati aku tentang keyakinan ini.
Lalu Allah Ta'ala kata, ginilah, kamu ambil 4 ekor burung, kamu sembelih cincang dia, letak, campur-campur, letak atas 4 bukit yang berasingan. Kemudian kamu seru burung itu. Nescaya burung tak akan mari pada kamu. Cerita ni, ceritalah. Tapi saya sebut pelajaran yang penting di sini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang individu yang beriman kepada Allah. Dia sentiasa berusaha memperkukuhkan imannya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, adakah kita telah menjalankan usaha-usaha memperkukuhkan iman kita sendiri? Berapa kali sehari kita bersama-sama dengan Allah Ta'ala di rumahnya? Kita mari sembahyang berjemaah. Berapa kali sehari kita baca Quran? Berapa muka surat kita baca kalau banding dengan kita baca surat khabar? Ya? Berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali sehari kita dengar kuliah untuk memperkukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tazkirah. Kerana iman kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia dijadikan itu untuk diuji. Manusia dijadikan untuk diuji. Bukan jadi peri-peri macam tu je. Bukan jadi lepas tu saja tak ada kerja apa. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk menghadapi ujian-ujian ini, tiap-tiap orang mesti mempersiapkan diri untuk memperkukuhkan imannya supaya mempunyai ketahanan tiap-tiap kali dia diuji. Cerita kita diuji yang kain pelekat dengan berim ni ujian kecil je. Kan? Kerana dalam diri kita ni ada nafsu. Di luar pada kita ada iblis yang sentiasa memainkan peranan untuk melarikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menamakan iblis ni syaitan. Syaitan tu bukan makhluk. Syaitan tu sifat dia. Syaitan, syatana maknanya menjauhkan. Kerja dia menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Ada syaitan jenis tak nampak. Ada syaitan jenis kepala hitam. Kerja dia cari jalan supaya orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena melakukan sesuatu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kira Nabi Ibrahim dia tu nabi, dia mendapat iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada plan dah dia jadi nabi. Tapi dia berusaha untuk memperkukuhkan imannya. Kita kadang-kadang berbangga kita menjadi orang yang beriman. Tetapi terlalu terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Yang boleh mengendurkan iman. Yang boleh menipiskan iman. Selalu kita mengambil sikap untuk berada pada keadaan iman yang paling nipis sekali. Contohnya, bila kita tengok satu maksiat berlaku, banyak orang mengambil pendirian bahawa cukuplah kita benci dengan hati. Kan? Berani tegur dengan tangan? Tak berani. Berani tegur dengan mulut? Tak berani. Habis itu benci dengan hati saja. Sedangkan benci dengan hati itu zalika ad'aful iman. Itulah serendah-rendah, selemah-lemah iman. Maknanya yang paling rendah sekali kita benci dengan hati. Kalau iman tu turun dan naik, ketika kita berada pada paling rendah, ad'af, dia turun. Habis. Kan? Kalau dia tinggi, turun, ada separuh lagi. Kalau dia rendah, turun. Habis. Ini kita kena berhati-hati. Sebab tu orang yang beriman, dia kena memilih iman yang paling tinggi sekali. Apa dia? Apa iman yang paling tinggi yang kita boleh buat? Kita buat yang tinggi. Supaya kita boleh mempertahankan iman kita.
Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia dilahirkan dalam keluarga yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Azar, tukang berhala, saya dah sebut tadi. Nabi Ibrahim sedar bahawa ayahnya seorang yang derhaka kepada Allah, syirik kepada Allah. Adakah Nabi Ibrahim tengok begitu saja? Dia biar saja ayah dia. Kalau kita lawan ayah, ayah potong subsidi letih buat kita. Nah, Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dia memberitahu kepada ayahnya, wa iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Dia kata pada ayah dia, wahai ayah kesayanganku, ya abati. Ya abati ni wahai ayah kesayanganku. Cara dia bercakap dia lembut-lembut kan. Wahai ayah, lima ta'budu ma la yasma'u. Patut ke tidak, nasabah ke tidak kita sembah satu benda yang dia tak dengar kita. Cara dia beritahu pada dia tak kata berhala tu, dia kata kita sembah berhala ni, berhala tak dengar, patut kita sembah dia. Wala yubsir, dia tak nampak. Wala yughni anka syai'a, dan dia pun tak boleh beri apa-apa pada kita. Nasabah dak kita sembah dia. Cerita ni menjelaskan kepada kita bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia tengok maksiat ni berlaku dalam keluarga dia, walaupun dibuat oleh ayah dia sendiri, dia mencegah kemungkaran itu. Kerana tujuan dia membetulkan keluarganya supaya keluarganya juga beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim ni bukan ayah dia seorang yang menjadi sasaran dakwah dia dalam keluarga dia. Pertama ayah dia. Antara yang terkenal dalam keluarga dia ialah Lut. Nabi Lut alaihissalam lah anak saudara Nabi Ibrahim. Dia berjaya mentarbiah Lut menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sehingga Lut diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul di kota Sodom. Lut ni antara pengikut Nabi Ibrahim yang awal. Dia beriman. Kemudian isteri-isterinya Sarah dan Hajar menjadi antara perempuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Kita dengar kisah Siti Hajar bersama Ismail ditinggalkan di padang pasir. Siti Hajar tanya, Abahim, pasal apa tinggal saya kat sini? Nabi bersenyap, tak beritahu. Bila Siti Hajar tanya, adakah ni kerana perintah Allah? Ya. Bila kata ya, dia kata Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan aku. Cuba tengok isteri dia. Bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Ta'ala mengatasi segala kebimbangan dia. Dia boleh bentuk isteri dia jadi macam tu. Siti Sarah. Sarah ni isteri dia yang pertama. Juga seorang perempuan yang sangat tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang sangat banyak disebut. Saya tak nak bercerita hari ini, tapi saya sebut pelajaran-pelajarannya. Daripada dua orang ini, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim dua orang putera. Yang pertama, daripada isteri yang kedua, lahir Ismail. Kemudian lahir Ishak, 14 tahun kemudian. Kedua-dua anaknya ini, seorang duduk di Mekah,
Seorang duduk di Baitul Maqdis. Berjaya ditarbiyah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi manusia yang paling baik atas muka dunia. Diangkat menjadi rasul kedua-duanya. Tengok Nabi Ibrahim, dia bentuk keluarga dia. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim sedar bahawa iman ni tak cukup kita seorang beriman. Kita beriman bagus dah. Kan? Kita rajin mari masjid, bagus dah. Kita rajin mari surau semai Jumaat, bagus dah. Tapi bila kita bagus, anak kita tak mari, tak bagus kita. Pasal apa kita mari, anak kita tak mari? Pasal apa kita yang rambut dah putih ni mari, yang rambut hitam kat rumah tak mari? Artinya kita mempersiapkan diri untuk kita masuk syurga. Tapi kita rela tengok anak kita masuk neraka. Nabi Ibrahim, ayah dia tak sanggup tengok masuk neraka. Isteri dia pun tak mahu masuk neraka. Anak-anak dia pun dia tak mahu masuk neraka. Anak saudara dia pun dia tak mahu masuk neraka. Maka kesemuanya dibentuk oleh Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaupun ayah dia tidak beriman. Masalah kita ajak, kita didik, kita tarbiyah, dia tak ikut benda kita ajar, itu bukan masalah kita. Kerana hidayah diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi tanggungjawab kita kena didik keluarga kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Islam itu bukan artinya kita seorang menyerah diri kepada Allah. Keluarga juga mesti menjadi keluarga Islam. Sebab tu dalam Islam ni dia ada individu muslim, fardi muslim. Ada bait muslim. Rumah Islam. Satu rumah, semua Islam. Satu rumah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kebanyakan daripada masyarakat kita, kadang-kadang ayah dia bagus, anak dia tak bagus. Kadang-kadang ayah dia bagus, mak dia tak bagus. Saya pernah satu hari tengah minum air kedai kopi, sarapan pagi sambil-sambil makan nasi berlauk. Ada satu orang pokcik mari pakai kopiah. Siap ada bulan lagi kat kopiah dia. Nah, kata ni hak kau ni. Kan? Mari minum air kedai kopi. Dia bawa bini. Bini dia tak pakai tudung. Bini tak pakai tudung. Laki dia pakai kopiah. Patutnya laki tak payah pakai kopiah. Kopiah tu bubuh kat atas kepala bini dia. Kan? Kenapa jadi macam tu? Kerana kebanyakan daripada kita berfikir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan kita menyangka bahawa Islam ni agama peribadi. Sebagaimana orang Kristian juga menyangka demikian. Orang Barat dia pegang bahawa Islam, agama ni urusan personal, urusan peribadi. Kalau dia nak semayang, dia semayang. Dia malas semayang, dia dengan Tuhan. Kita tak ada kena-mengena. Islam tidak begitu. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, dengan isteri-isterinya, dengan anak-anaknya, dengan anak saudaranya, semua satu keluarga itu terbeban tanggungjawab atas kita memastikan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah boleh terbentuk keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, kalau betul kita sayang pada anak-anak kita, kita sayang pada isteri-isteri kita, mengapa tidak bawa mereka bersama-sama untuk datang ke rumah Allah Ta'ala beribadat? Waktu-waktu kritikal macam sekarang, waktu maghrib ni waktu kritikal, pasal apa tak mari? Cuba tanya diri masing-masing, di mana anak saya waktu ini? Sebab secara general tengok yang mari ni semua orang tua. Alhamdulillah yang mari ni bagus. Tapi bila anak dia tak mari, kurang sikit bagus dia.
Kan? Sebab sampel Nabi Ibrahim tidak macam tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah menunjukkan contoh bagaimana isteri dan anak-anak mesti dibawa bersama-sama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia punya keluarga yang baik, belum ada lagi keluarga sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim tunjuk contoh, sebenarnya bukan keluarga saja yang penting. Kita pergi sekolah, cikgu kata budak ni baik kat sekolah. Tapi dia dirosak pasal apa? Pasal rakan sebaya. Rakan sebaya ni dia bukan hanya merosakkan kanak-kanak. Dia merosakkan juga orang tua. Banyak orang tua rosak kerana rakan-rakan sebaya dia. Kan? Dia lepok kedai kopi daripada maghrib sampai pukul 3 pagi. Sambil tengok bola, sambil sembang. Tak tahu apa-apa. Yang kaki pancing bersama-sama rakan sebaya dia pergi mancing. Semualah aktiviti begitu berlaku. Sebenarnya rakan sebaya sangat berbahaya. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebutnya sebenarnya Nabi Ibrahim sudah nampak masalah yang dia hadapi bukan dia dengan ayah dia saja. Sebenarnya masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam itu mereka adalah masyarakat yang kufur kepada Allah. Masyarakat Nabi Ibrahim di Ur, negeri tempat Nabi Ibrahim duduk ni Ur nama dia. Di Babylon. Iraq sekarang lah. Mereka menyembah berhala dan menyembah cakrawala. Berhala dia sembah juga. Ada musim-musim dia akan beribadat di haikal dia. Haikal dia macam masjid dia lah. Untuk dia menyembah bulan, bintang, matahari. Tuhan dia. Tuhan bulan. Tuhan bulan ni dia panggil Nahur. Tuhan matahari Samsu. Dia sembah bulan, bintang. Dia sembah berhala-berhala. Artinya masyarakat dia sesat. Adakah Nabi Ibrahim kita dengar cerita dia sesat, dia punya pasal? Ataupun Nabi Ibrahim dia tengok masyarakat dia sesat, dia mengambil langkah-langkah untuk memperbetulkan masyarakatnya kembali kepada kebenaran. Nabi Ibrahim tunjuk contoh pada kita. Sebenarnya jadi orang Islam ni dia tak cukup kita berbahagia di rumah tangga sahaja. Kita tak senang hati melihat masyarakat kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana masyarakat dia semua berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah Taala pernah satu masa dia berdialog dengan masyarakat dia. Kata Nabi Ibrahim, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba, qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin, falamma ra'a al-qamara bazighan, qala hadha rabbi, falamma afala qala illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Cerita ni disebut dalam Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia jumpa kawan-kawan dia tengah malam, dia kata pada kawan dia, bila tengok langit gelap, nampak kawkaban, bintang-bintang. Dia kata, "Hadza Rabbi." Ni kau Tuhan. Pasal orang lain sembah bintang. Ni kau Tuhan. Dia tengok bintang lama, bintang tu hilang. Dia kata, mana mungkin Tuhan hilang? Tuhan tak boleh hilang. Kemudian dia tengok bulan pula.
Nasib baik ada bulan dacing tak ada. Ya. Dia tanya pula, "Haza Rabbi?" Ni kau dia Tuhan? Murid sembah. Bulan lagi cepat hilang. Sekejap bulan hilang. Dia kata, "La illam yahdini Rabbi la akuna minal qaumid dhalin." Dia kata, aku tidak suka kepada Tuhan yang jenis hilang. Jadi Tuhan dia tak hilang sepatutnya. Dan aku tak mahu menjadi di kalangan kaum yang sesat. Kemudian bila esok cerah, dia tengok matahari pula. Dia tanya lagi, "Hadza Rabbi, hadza akbar." Ni kau Tuhan. Yang ni lagi besar daripada semalam. Yang semalam tu kecil, bintang kecil. Bulan besar sikit nampak. Matahari lagi besar. Yang ni. Tapi bila petang, matahari pula hilang. Lalu dia berujuh dengan masyarakat dia. Dia kata, mana boleh Tuhan ni? Kejap ada, kejap tak ada. Cik semua boleh. Tuhan dia kena ada sentiasa. Artinya dia beritahu pada masyarakat dia, ini bukan Tuhan. Cerita ni sebenarnya Nabi Ibrahim berhujah ke masyarakat dia, ini bukan Tuhan. Bila tengok bintang, ini Tuhan ni. Tengok hilang. Tuhan apa hilang? Timbul bulan pula. Ni ke Tuhan? Tengok hilang. Tuhan apa hilang? Maknanya kepercayaan orang masyarakat Islam ni menyembah alam cakrawala ni tidak benar. Dia berujuh. Lalu dia kata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanifan, aku meluruskan hati aku pada Allah Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin. Aku sekali-kali bukan di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Semua yang kamu kata Tuhan tu makhluk sebenarnya, bukan Tuhan. Kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim dia lahir masyarakat yang lama dah sembah alam cakrawala. Tiba-tiba dia mari beritahu yang puan cik sembah ni bid'ah. Salah. Tahu dah kalau cakap macam tu makan pendapat free. Kerana orang kampung dia dah lama sembah, tiba-tiba mereka kata salah. Bukan senang nak beritahu sebenarnya. Kan? Bahkan disebut juga dalam kisah yang lain. Allah Ta'ala bercerita. Cerita yang lebih masyhur yang biasa kita dengar. Pasal berhala-berhala yang banyak dalam negeri dia. Hari biasa sembah berhala. Bila mari musim haji, dia sembah bulan bintang pula. Macam kita musim haji lah. Setahun sekali, mereka akan meninggalkan kota dia, pergi ke tempat sembahyang dia. Ketika orang lain semua pergi, Nabi Ibrahim tak pergi. Dia kata sakit perut lah macam-macam. Lalu dia memusnahkan berhala-berhala itu. Kemudian besar sekali, dia tak usik. Dia sangkut pula kat leher kawan tu, kapok dia. Bila masyarakat dia balik, kata ni mesti kerja Ibrahim, tak ada orang lain. Dia kata pasal apa? Kata aku tanya dia tu. Dia kapok duduk dengan dia, mesti dia buat. Bila masyarakat dia kata mana boleh? Berhala tak boleh bercakap, bergerak pun tak boleh. Dia tak bergerak, sembah buat apa? Benar tak? Dia menguji minda masyarakat dia yang selama ni sesat. Inilah gambaran-gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh kerana dia tahu bahawa masyarakat menentukan baik buruk keluarga dia. Kalau keluarga kita baik seorang-seorang, satu taman semua jahat belaka, jadi baik ke anak kita? Tak jadi baik. Maka dia terjun dalam masyarakat untuk memperbetulkan masyarakat. Kerana orang yang beriman, dia mesti terlibat dengan masyarakat, berdakwah kepada masyarakat,
memperbetulkan masyarakat supaya berada pada landasan yang betul. Inilah kerja yang banyak orang kita tidak buat hari ini. Dia mari masjid sembahyang, dia menyangka dia telah bergaul dengan masyarakat. Sedangkan yang mari masjid ni semua yang baik-baik belaka. Yang mari sembahyang berjemaah ni orang baik-baik. Yang tak mari ramai lagi. Walaupun surau kita ni antara yang terbaik. Orang mari sembahyang jemaah penuh surau. Tapi yang tak mari lebih ramai pada yang mari. Di luar sana ramai percaya bahawa kebangsaan ni satu sistem yang kita boleh pakai. Di luar sana ramai orang yang menganut sekular yang satu sistem yang patut diterima sebagai cara hidup kita. Apa beza dia orang yang menganut sekular dengan orang sembah berhala? Apa beza dia orang yang menganut nasionalisme dengan orang yang menyembah bulan? Apa beza orang yang menganut sosialis dengan orang sembah matahari? Apa beza dia orang yang beramal dengan sistem kapitalis dengan orang sembah bintang? Semua sesat berlaku. Apa usaha kerja yang telah kita buat untuk menjelaskan pada masyarakat bahawa apa yang kau pegang selama ni salah. Amalan kamu salah. Beramal dengan sistem ekonomi kapitalis sesat. Kamu beramal dengan sistem politik yang diasaskan oleh barat sesat. Kamu hidup dalam sistem pendidikan yang tidak berteraskan Islam sesat. Apakah yang telah kita buat sebenarnya? Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, dia sanggup. Sedangkan bila dia pecahkan berhala tu, akibat dia apa dia? Dia dibakar dalam api. Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Kita tak bakar lagi. Paling tinggi ISA. Tapi tak ada lagi orang company kena ISA tak? Di luar sana kita melihat anak-anak sekarang ini berhadapan dengan masalah sosial yang paling parah sekali. Masalah sosial berkembang dengan pesat. Masalah dia berkembang, sosial tak berkembang. Dadahnya, berzina, bergaulan bebas laki-laki perempuan. Tak cukup jari kita nak bilang masalah yang berlaku. Kita orang yang duduk atas masjid, duduk dalam surau, tiap-tiap hari dengar kuliah, bergelegak taik telinga dengan kuliah. Apa yang kita buat selepas dengar kuliah? Jangan kata dengar kuliah. Kita pergi masjid sembahyang Jumaat. Kita dengar Tok Imam kata ittaqullah. Kita balik beritahu dak bini kita ittaqullah. Dia kata jiran bini kita tak beritahu. Kan? Sembahyang Jumaat ni Allah Taala perintah wajib kepada lelaki dewasa. Budak-budak boleh mari. Kan? Yang wajib ni lelaki yang dewasa. Dewasalah kita kata. Kerana laki-laki yang dewasa ni adalah ketua keluarga. Seminggu sekali dia kena dengar perkataan ittaqullah. Muka takut dengan Allah. Bini tak mari. Jumaat bini tak mari. Dia dengar ittaqullah dia takut. Tapi dia takut nak beritahu pada isteri dia. Maka bini dia tidak bertakwa kepada Allah. Kita dengar kuliah, dengar tazkirah. Lain pada bini kita, jiran kita ada pernah kita beritahu tak? Kadang-kadang jiran kita orang bukan Islam. Duduk belah kanan Cina, belah kiri India. Hindu sebelah, Buddha. Tiba-tiba duduk 30 tahun. India tu duduk Hindu situ. Yang Buddha duduk Buddha situ. Kita tak lebay tapi.
Apa sebab dia? Kerana kita tidak memperbetulkan kesesatan masyarakat. Sama ada masyarakat ni orang bukan Islam yang confirm sesat. Masyarakat Islam yang tidak beramal dengan Islam sesat juga. Kenapa kita buat? Kerana banyak daripada kita mari dengan kuliah angguk-angguk kepala, balik goyang kaki tengok astro. Dia kata sedap ustaz tu kuliah tadi. Tapi habis itu ya. Ada suruh tulis nota. Bagus, bukan tak bagus. Lepas tulis-tulis, balik lipat. Masuk dalam poket kereta. Esok keluar pula. Kan? Lepas tu ustaz tanya, minggu lepas kat mana mengajar? Tak ingat. Muka surat berapa tahu? Pasal benda yang kita dengar, yang kita belajar, kita tahu, kita tidak menyampaikan pada masyarakat. Apatah lagi kalau kita nak bercakap bagaimana tanggungjawab kita mencegah kemungkaran yang ada dalam masyarakat. Memperbetulkan masyarakat, mengajak mereka kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Inilah Islam. Islam ialah agama yang bukan berhenti setakat rumah tangga, tetapi agama yang mesti membiak berkembang dalam masyarakat. Sebab tu bila ada Baitul Muslim, rumah orang Islam, satu rumah, bila kita ajak orang sebelah bersama-sama dengan Islam, dia pun bina keluarga Islam juga. Orang sebelah lagi bina keluarga Islam juga. Surau kita jadi makmur, masyarakat kita jadi makmur, maka keberkatan diturunkan Allah Ta'ala daripada langit. Masyarakat jadi Islam. Tapi kalau kita seorang-seorang jadi bagus, duduk kat rumah, rumah kita pun tidak Islam. Kita orang azhar mari sembahyang. Bini tengok Nustan, tak berani tutup TV. Pasal kat masa waktu asar tu, Heru tengah nak bunuh jahat. Jahat, betul tak? Dia tengah tumbuk. Kalau bahaya tutup TV. Tak boleh tinggal. Banyak berlaku dalam masyarakat begitu. Maka sepatutnya orang-orang yang beriman, dia kena sedar bahawa iman itu bukan artinya kita seorang beriman, bukan artinya kita dengan anak isteri kita sahaja beriman, tetapi dia mesti bawa iman dia kepada masyarakat. Perbetulkan masyarakat supaya mereka juga menjadi masyarakat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala bercerita kepada kita satu lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tidakkah engkau merasa pelik mendengar satu cerita tentang orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tuhan, semata-mata kerana orang kuasa menjadi pemerintah, jadi raja dia. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepadanya, Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan. Dia kata aku boleh juga menghidup dan mematikan. Tak ada, kita dengar ada cerita ni kan. Dia panggil dua orang, seorang dia bunuh, seorang dia tak bunuh. Lalu Nabi Ibrahim kata pada dia pula, Tuhan aku naikkan matahari di sebelah timur, cuba kamu naikkan di sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, terbengong-bengong orang kafir itu. Cerita ni Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita detail tu kita dah dengar dah. Saya tak nak cara cerita. Cerita ni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdepan dengan raja dia. Nabi Ibrahim masuk dalam istana, lawan raja dia. Raja mu kata mu Tuhan, tak betul.
Kalau bahasa hari ni, maknanya Nabi Ibrahim tubuh parti lawan kerajaan dia. Pasal kerajaan dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Nabi Ibrahim berpolitik. Kalau dia tak berpolitik, dia tak payah lawan raja. Raja merintahlah situ, diam-diam. Saya boleh semayang, raja nak buat apa sila. Sepatutnya Nabi Ibrahim fikir macam tu. Macam kita fikir. Kan? Kita selalu berfikir, asal saya boleh semayang, asal saya boleh buat surau, selesai masalah. Raja, dia duduk situ merintah, sampai dia mati, dia punya pasal. Kalau dia buka kedai judi, kita jangan tikam nombor. Kalau dia buka kilang arak, kita jangan minum. Patut Nabi Ibrahim fikir macam tu juga. Pasal kita pun fikir macam tu. Kan? Tapi Nabi Ibrahim, dia fikir lain. Bahawa raja, walaupun dia raja, kita mesti perbetulkan dia. Raja zaman Nabi Ibrahim ni, bukan kerajaan yang menang tak sampai 2/3 majoriti. Namrud disebut oleh ulama-ulama salah satu daripada raja yang memerintah seluruh manusia yang ada pada zaman dia. Ada 4 orang raja disebut dalam Quran. Yang dia perintah semua manusia. 2 raja beriman, 2 raja kufur. Yang beriman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Zulkarnain. Dia perintah semua, banyak mana manusia yang ada, semua bawah bidang kuasa dia berlaku. Mana merintah seluruh dunia lah. Ha? Yang kufur, Namrud dan Bukhtanasar. Namrud ni, dia raja yang paling berkuasa pada zaman dia. Sebanyak mana manusia yang ada pada zaman dia, semua jadi rakyat dia belaka. Hidup subsidi dia. Tiap-tiap tahun dia bagi bering pada rakyat. Ha? Sebanyak mana manusia yang ada pada zaman dia. Maknanya Nabi Ibrahim ni dia bukan berdepan dengan calang-calang manusia. Tapi Nabi Ibrahim ambil pendirian bahawa dia mesti terlibat dalam politik dan dia mesti menentang kerajaan yang zalim. Kerajaan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerajaan dia tidak melaksanakan perintah Allah, kerajaannya kufur, perintah rakyat semua berhala, maka dia lawan. Kerana Islam itu bukan agama peribadi. Tetapi Islam ini agama yang meliputi seluruh sistem dalam hidup manusia. Sistem kerajaan, sistem masyarakat, sistem keluarga, hatta kehidupan peribadi, semuanya terikat dengan peraturan-peraturan yang menghendaki kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang berfikir bahawa kita nak jadi orang baik, jangan terlibat dengan politik. Pasal terlibat dengan politik ni boleh merosakkan hati. Sedangkan Nabi Ibrahim, orang yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai antara manusia terbaik, dia terlibat juga dengan politik. Dia bukan berdepan dengan raja ni di negeri ini saja. Bila dia dihalau daripada negeri Babylon ini, dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia berdepan raja Mesir pula. Cerita bagaimana dia dan Siti Sarah berdepan dengan raja Mesir. Kan? Maknanya dia terlibat dengan politik. Kalau dia Nabi, orang yang paling baik, orang yang contoh, terlibat dengan politik. Tiba-tiba kita yang tak nak, saya baik pada Nabi Ibrahim lagi, pasal saya terlibat dengan politik. Takkan begitu, betul tak? Kita terlibat dengan politik ni kerana bukan nak kuasa, tapi kerana kita mahu sistem yang berkuasa ke atas kita, ialah sistem yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja dia zalim. Ada satu cerita Nabi Ibrahim. Oleh kerana dia ni ketua pembangkang pada zaman dia,
Bila mari musim, raja dia bagi berim. Semua rakyat beratur ambil satu orang. Siapa giliran dia tak dapat. Bukan kita yang tak dapat. Nabi Ibrahim tak dapat juga dulu. Dia tak dapat. Dia balik bekas kosong. Siapa tengah jalan dia tidur. Dia sampai kat rumah, dia letak bekas. Isteri dia ambil, buka, ada makanan. Dia pun masuk. Isteri dia ingat Nabi Ibrahim dapat berim. Lepas masuk makan. Bila makan Nabi Ibrahim tanya, kamu ambil kat mana semua ni? Air tak di dalam bekas tu kan? Aku tak dapat, dia kata. Rupanya beri rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Namrud bagi rezeki. Kan? Cerita ni menjelaskan pada kita bahawa Nabi Ibrahim juga menghadapi sekatan-sekatan ekonomi sebagaimana orang yang mengambil sikap yang serupa dengan Nabi Ibrahim zaman dulu. Kena sekatan ekonomi juga. Puncanya kenapa? Kerana orang yang beriman, kalau dia mengambil pendirian bahawa dia tak sanggup duduk di bawah satu sistem pemerintahan yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bertindak menentang. Maka ada kesan dia. Nabi Ibrahim akhir sekali kena buat negeri. Di rumah ayah dia halau dia. Masyarakat dia benci pada dia. Raja tarik kerakyatan dia. Kamu tak suka minyak mahal, kamu hidup negeri lain. Dihalau ke negeri lain. Dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Saya sebut cerita-cerita ini secara umum supaya kita memahami. Inilah Nabi yang disebut inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku nak menjadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam, sebagai pemimpin, orang yang contoh tauladan. Jadi tengok Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim memahami Islam. Bahawa Islam ialah agama yang mesti ditegakkan dalam diri sendiri. Keyakinan dan keimanan mesti dibangunkan dalam diri sendiri. Taat kepada Allah Ta'ala. Islam ialah agama yang mesti dibangunkan dalam keluarga. Keluarga kita mesti semua kena turut perintah Ta'ala. Mesti ajar, mesti didik, mesti cegah dia daripada buat benda tak baik. Kemudian Islam ialah agama yang mesti dibangunkan dalam masyarakat. Semua anggota masyarakat mesti diajak pada Islam. Mesti dicegah kemungkaran yang berlaku. Masyarakat mesti bergerak mengikut sistem Islam. Kita hidup bermasyarakat berjiran cara Islam. Berjual beli cara Islam. Bermuamalat cara Islam. Pinjam meminjam, bergolok bergadai cara Islam. Pasal apa rajin sembahyang? Hidup bermasyarakat, pinjam konvensional. Islam ke kita? Masa hidup individu Islam, rajin sembahyang, mari masjid. Bila hidup bermasyarakat je, nak beli kereta, pergi bank buat loan konvensional. Kan? Tak ikut cara Islam. Bila hidup berjiran, tak ikut cara Islam. Berdengki, mengumpat, macam-macam lagi perangai ada. Mazmumah, macam-macam berlaku dalam masyarakat. Islam juga agama yang mesti ditegakkan dalam sistem yang tertinggi dalam hidup manusia, itu kerajaan. Satu kerajaan dengan seluruh masyarakat negara dia mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem mesti tunduk kepada Allah Taala. Jadi orang Islam dia kena terlibat dengan dakwah, dengan tarbiyah dan dengan siasah. Kita jangan rajin dakwah saja. Tarbiyah tak terlibat, siasah tak terlibat. Ada orang rajin tarbiyah, siasah tolak. Dakwah tak mau. Islam itu agama tarbiyah, agama dakwah
dan juga agama siasah. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka lahirlah, walaupun Nabi Ibrahim sendiri zaman dia gagal mengislamkan masyarakat dia. Dia gagal mengislamkan raja dia. Jadi berjaya rumah tangga dia saja. Tapi Allah Ta'ala kata fa'atammahunna. Nabi Ibrahim berjaya melaksanakan tanggungjawab dia. Kerana berjaya atau tidak dia menegakkan Islam tu bukan kerja dia. Tapi kerja dia berusaha untuk menegakkan. Nak jadi berjaya tu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata nak bagi jadi, dia jadi. Kan? Kita ajak anak isteri kita, jiran-jiran kita pada Islam. Banyak kali dia ustaz ajak, dia tak mahu. Biar dia tak mahu. Bukan tanggungjawab kita suruh dia mahu. Tanggungjawab kita beritahu pada dia apa yang sebenarnya. Itu tanggungjawab kita. Kita kena beritahu pada jiran kita. Beritahu pada keluarga kita. Kalau dia tak mau ikut, itu masalah dia, bukan masalah kita. Tapi masalah kalau kita tak beritahu. Bila kita tak beritahu, bermakna kita tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tak betulkan masyarakat, artinya kita tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman. Bila kita tak betulkan kerajaan yang salah, artinya kita tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman. Dan ini contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh. Tuan-tuan sekalian, 8:30 cukup atau tak? Itulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam daripada cerita-cerita 3-4 cerita yang saya sebut tadi, supaya orang-orang yang beriman memahami apa sebenarnya yang dikatakan Islam itu. Kerana Nabi Ibrahim ni adalah contoh yang bukan sahaja mencontoh yang biasa-biasa, tapi kemuncak orang yang beriman, dia mengerjakan haji. Dan ibadat yang paling penting dia kata, mengerjakan haji kita pergi. Allah Ta'ala tunjuk dengan sa'inya, dengan tawafnya, dengan melontar jamrahnya, dengan korbannya, semuanya inilah dia bekas-bekas tinggalan bapa kamu Ibrahim alaihissalam. Nabi ajar pada kita berdoa pagi-pagi sebut asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Doa Nabi ajar tu, Nabi sebut sekali dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya kita sedar, Nabi Ibrahim ni bapa kita, abina. Bapa kita, bapa kami. Jadi bapa yang baik, patut anak cucu jadi baik. Kalau bapa bagus, anak cucu tak bagus, ni anak cucu tak menurut bapa. Sedar Nabi sebut Ibrahim ni bapa aku. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bangsa kita? Kita ni anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sepatutnya kita kena tunggu contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita juga menjadi orang seperti Nabi Ibrahim, orang yang berjaya menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim buat semua ni, Allah Ta'ala panggil Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Hari Nabi Ibrahim mati, mari malaikat jumpa dia. Malaikat maut kata pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hari ni aku nak ambil nyawa kamu. Nabi Ibrahim kata, bimbang juga nak mati juga tak? Dia kata, kamu beritahu semula pada Allah, aku ni kekasih dia. Munasabah tak seorang kekasih nak ambil nyawa kekasih dia. Mereka kata betul juga, betul tak? Mereka mau naik jumpa Allah Ta'ala, beritahu. Nabi Ibrahim kata macam ni. Allah Ta'ala kata, mu beritahu pada Nabi Ibrahim, kalau dia tak mati, dia telah jumpa aku.
Masabah dak seorang kekasih tak mau jumpa kekasih dia. Payah juga betul tak? Jibril beritahu apa ni? Israfil beritahu pada dia. Dia kata kalau macam tak apa, mati tak apa. Betul tak? Dan ceritanya akhirnya Nabi Ibrahim tu menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala kerana usaha-usaha yang dia buat tadi. Kita ni anak cucu juga patut berusaha menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah cara kita nak berjaya dunia sampai ke akhirat. Kita berhenti setakat ni tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kisah ataupun pelajaran-pelajaran yang kita sebut pada malam ni memberi manfaat kepada kita dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Akhir sekali macam biasa tuan-tuan, saya hari ni malam ni sekali lagi nak minta daripada tuan-tuan semua yang berkelapangan, yang ada kelapangan harta benda, yang ada kelebihan harta benda supaya dapat memberi sumbangan pada malam ni untuk yang pertamanya tentang anak-anak yatim di sekolah saya, dan tahun ni kita cadang nak tambah satu bangunan lagi untuk bina bangunan untuk menempatkan mereka, kelas-kelas mereka, dan yang keduanya untuk kerja-kerja dakwah lain lah yang secara umum yang masih lagi berhajat kepada bantuan tuan-tuan semua. Jadi lepas pada semai Isyak nanti tuan-tuan bolehlah menyumbang di belakang sana. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan juga akan menjadi sebahagian daripada usaha-usaha kita untuk memperbetulkan masyarakat dan negara kita supaya mereka berada pada jalan yang benar, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.